Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واتقوا الله واعدلوا في أولادكم. في تمام الحديث قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم قال النعمان فرجع أبي في تلك الصدقة رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini Allah masih memberi kita peluang kepada kita untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Taala ini semata-mata dengan niat kita untuk kita bersolat subuh secara berjemaah, yang mana kalau tuan-tuan sedar apa yang kita dapat ini, solat subuh secara berjemaah di masjid, itu adalah satu anugerah daripada Allah SWT, kerana tidak semua orang dapat, tidak semua orang Islam dan tidak semua orang beriman dapat apa yang kita dapat pada pagi ini, iaitu dapat solat subuh secara berjemaah. Yang mana dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah sebut, kalaulah kamu melihat seorang lelaki berulang alik, sentiasa berulang alik ke masjid, fashidu bil iman, maksudnya saksikanlah dia dengan iman, maksudnya dia itu adalah orang yang beriman. Jadi bukan saja kita sembahyang berjemaah, tapi sembahyang subuh berjemaah lagi, yang mana satu anugerah cukup besar lah. Mungkin kita rasa senang setiap hari kita boleh datang subuh, tapi bagi setengah orang menjadi ujian yang besar, ujian yang sangat besar lah untuk dia dapat sampai ke masjid pada waktu subuh. Kadang-kadang ada setengah orang tu teringin sangat nak datang masjid waktu subuh, kunci jam, cakap dengan kawan dia yang duduk dengan kawan-kawan lah, ataupun yang dengan keluarga, cakap dengan isteri, dengan suami, kejut nak pergi subuh, tapi bangun lambat. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kepada kita anugerah dapat kita solat subuh jemaah pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita manfaatkan dengan program yang diatur oleh masjid pada setiap hujung-hujung minggu ada kuliah subuh. Jadi insya-Allah kita sambung bacaan kitab Nurul Iman fi min kalam Habibur Rahman, kitab hadis yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Hafidh. Kita sambung bacaan hadis yang ketiga. Minggu lepas kita baca pada kuliah Maghrib hadis pertama dan kedua. Insya-Allah pada hari ini kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Sayyidina Nu'man bin Bashir meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Taala, wa'dilu fi auladikum, hendaklah kamu adil di kalangan anak-anak kamu, kena berlaku adil kepada anak-anak kamu. Cerita sebenarnya hadis ni, macam mana boleh keluar hadis ni? Hadis ni kata Sayyidina Nu'man, pada satu hari ata bi abi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni Sayyidina Nu'man ni, Sayyidina Nu'man bin Bashir adalah sahabat Nabi. Bashir tu pun ayah dia pun sahabat Nabi juga, maksudnya radhiyallahu anhu, malah maksudnya dua orang sahabat, anak dan ayah sahabat. Sayyidina Nu'man bin Bashir ni daripada golongan Ansar Al-Khazraj. Sayyidina Nu'man bin Bashir, kita cerita sikit sejarah ataupun cerita sikit tentang Sayyidina Nu'man. Sayyidina Nu'man adalah bayi orang yang ketika dilahirkan dikira sebagai bayi yang pertama sekali dilahirkan dari kalangan Ansar selepas hijrah. Nabi hijrah ke Madinah tu, daripada Mekah ke Madinah, dia ni adalah orang yang pertama dilahirkan, bayi yang pertama dari kalangan Ansar. Wa huwa awwalul ansari ulida ba'dal hijrah.
awwal maulud wulida lil ansar ba'da hijrah. Anak yang pertama dilahirkan bagi golongan Ansar selepas hijrah. Dia ada, kalau secara hakikatnya yang lahir selepas Rasulullah hijrah ni adalah Sayyidina Abdullah bin Umar Al-Khattab, anak Sayyidina Umar. Rasulullah hijrahnya yang pertama sekali lahir Sayyidina Abdullah bin Umar Al-Khattab, itu dari kalangan Muhajirin. Tapi dari kalangan Ansar adalah Sayyidina Nu'man bin Bashir. Ada kaum yang mengatakan yang dari kalangan Muhajirin ialah Sayyidina Abdullah bin Zubair yang pertama sekali dilahirkan. Jadi Sayyidina Nu'man bin Bashir ni dia adalah orang yang pertama sekali membai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar selepas dilantik jadi khalifah. Dari kalangan Ansar, selepas Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat, sahabat-sahabat kumpul di salah satu tempat, semua sekali orang Muhajirin dan Ansar. Masa itu Rasulullah belum dikebumikan, dia berkumpul satu tempat untuk memilih siapa dia khalifah. Jadi adalah cadangan-cadangan, ada yang lantik Sayyidina Abu Bakar, ada yang nak lantik daripada golongan Ansar. Jadi bila keluar keputusan lantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, daripada kalangan Ansar yang mula-mula bai'ah ni maksudnya memberi janji taat setia kepada khalifah ialah Sayyidina Nu'man bin Bashir. Jadi Sayyidina Nu'man bin Bashir ni pada ketika dia kanak-kanak, ayah dia datang bawa dia kata sini dalam hadis ni, qala ata bi abi, ayah aku bawa aku datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, ayah dia cakap dengan Rasulullah SAW, ini nahaltu ibni hadha ghulaman kana li, aku telah menghadiahkan kepada anak aku ni seorang hamba. Dia ada hamba, ayah dia ni ada hamba, dan dia telah bagi kepada anak dia ni seorang hamba hadiah. Kata Rasulullah SAW, adakah anak-anak kamu yang akala waliduka nahlatahu misla hadha, adakah anak-anak kamu yang lain pun dapat macam mana dia dapat? Maksudnya kalau kamu bagi hadiah kepada anak kamu ni seorang hamba untuk khidmat kepada dia, adakah anak-anak yang lain pun dapat juga macam mana anak kamu ni dapat? Qala la, kata ayah dia, la, tidak. Maksudnya yang ni seorang aku bagi, yang lain aku tak bagi. Kata Rasulullah SAW, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'dilu fi auladikum, hendaklah kamu adil kepada anak-anak kamu. Qala Nu'man faraja'a bi fi tilka sadaqah, kata Nu'man, ayah aku ambil balik hamba yang dia bagi dia ni. Sebab apa Rasulullah kata berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Jadi dia ada seorang hamba ni yang boleh bagi. Jadi kalau dia bagi kepada anak ini, yang lain tak dapat, jadi dia tarik balik pemberian tu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ni yang kita baca walaupun ringkas, Rasulullah sebut wattaqullah wa'dilu fi auladikum, tapi pengajaran dia cukup besar, cukup banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama sekali, Rasulullah nak tegur sahabat-sahabat, Rasulullah peringatkan dengan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dia jadi satu cara apabila seseorang tu dia terlajak ataupun terlepas ataupun terbuat satu benda yang kadang-kadang salah, bukan kadang-kadang salah, memang salah, cuma dia kadang-kadang dia terlupa ataupun dia tak teringat. Pertama sekali kita nak ingatkan dia ittaqullah. Banyak hadis yang sebut, kita baca kalau hadis-hadis yang disebutkan, ada kisah hadis yang Rasulullah sebut 3 pemuda yang terkurung dalam gua kan. Kalau kita ingat hadis dalam Riyadhus Shalihin, 3 orang pemuda masuk dalam gua, tiba-tiba ada batu tutup pintu gua tu. Pemuda lepas tu dia orang semua, macam mana kita nak keluar dari gua ni? Kata kita doa dengan setiap orang minta dengan amalan masing-masing. Maksudnya kamu dah buat apa, minta dengan amalan tu supaya Allah bukakan pintu gua ni. Yang pertama dia doa, dia ada khidmat mak ayah dia buat makan, dia jaga ayah dia jaga mak dia, pintu gua tu buka sikit. Lelaki kedua berdoa, dia kata dia ada seorang perempuan, sepupu dia kot, tak silap dalam hadis tu yang kena cek baik. Dia ada seorang perempuan yang dia minat, tapi perempuan tak mahu dia. Pada satu hari perempuan tu miskin, dia nak minta bantuan. Lelaki tu kata boleh nak buat bantuan, tapi dia minta nak buat benda yang tak elok dengan perempuan tu. Jadi
Bila dah berada bersama dalam bilik, tiba-tiba lelaki tersebut, perempuan tersebut, ittaqullah, dia kata ittaqullah, sebut ittaqullah. Lelaki tu macam tersedar daripada apa benda dia buat. Dia ni lelaki baik, tapi dia hasut syaitan sampai terlupa benda tu haram. Bila sebut ittaqullah, dia pun tinggalkan perempuan tu cepat-cepat dan dia bagi duit yang perempuan dia minta, terus dia pergi tempat lain. Allah bukakan pintu tu sikit. Lelaki yang ketiga, dia ni orang kaya. Ada seorang lelaki datang kerja dengan dia, tapi lelaki tu kerja, bila habis kerja tak ambil upah. Bukan tak ambil upah, tak ambil lagi upah tu. Dia pergi balik, esok tu tak main kerja, lusa tak main lagi kerja. Jadi duit tu lelaki dia simpan lama-lama. Lelaki tu beli kambing. Tuan tadi ni beli kambing dengan apa? Dengan duit dia, duit upah pekerja ni. Dia beli kambing, dia bela kambing si lelaki ni, bela sampai dah lama, banyak kambing tu, berpuluh-puluh ekor. Lama lepas tu baru lelaki tu main balik. Dia kata, mana yang pertama sekali disebut ittaqullah, ya, bertakwalah, mana duit aku kerja dengan kau tak bagi upah. Bukan tak bagi, dia yang tak ambil. Lelaki tadi, tuan ni kata tu, nampak kambing semua tu hak kau. Macam mana hak aku pula? Duit kau aku ambil dan aku bela kambing banyak. Lelaki tu ambil kambing pergi macam tu lah. Kot nak bagi terima kasih ke, ni banyak sangat, bagi balik sikit ke? Tak, ambil macam tu lah. Syahid di sini kita cerita orang tu kata, jumpa ittaqullah, dia nak peringatkan kamu, takutlah kamu kepada Allah. Mana duit yang aku kerja ni? Banyak hadis yang ceritakan macam tu. Jadi Rasulullah ingatkan, pertama sekali, kamu ni ada buat salah ni. Salah apa? Tidak berlaku adil pada anak-anak. Ittaqullah, Rasulullah kata, wa'dilu fi auladikum, hendaklah kamu adil kepada anak-anak kamu. Tentang adil, tentang kalimah adil ataupun keadilan, kita kena faham di sini apa maksud adil. Lawan adil ini zalim, lawan kepada adil zalim. Zalim, kalau kita tengok maksud dalam kitab-kitab, meletak qad'un syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Benda tu sepatutnya pada tempat yang mulia, kita letak tempat yang hina, tu zalim. Adil apa dia? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, tu adil. Jadi setengah kita memang, bila Rasulullah kata wa'dilu fi auladikum, hendaklah kamu berlaku adil kepada anak-anak kamu, maksudnya samakan pemberian kepada anak-anak kamu. Tapi kita kena faham di sini konteks yang dikatakan adil tu bukan sama kalau kata anak lelaki kita bagi, anak kita yang sulung kita bagi RM10, anak yang lain kita bagi RM10. Tu dari segi yang kita faham adil macam tu. Tapi di sini kita kena faham adil dalam konteks, maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau anak tu kita nak bagi kain pelikat, adakah semua anak kita kena bagi pelikat? Sebab apa? Anak kita 3 lelaki 2 perempuan, takkan 5 kain pelikat kita beli. Yang lelaki kita bagi kain pelikat, yang perempuan kita bagi kain batik. Ini contoh. Maksudnya adil, semua bagi, tapi yang sesuai lah. Takkan nak bagi kain pelikat semua, yang perempuan kita bagi kain pelikat juga. Itu dari segi kita kena faham. Bukan kata anak yang kita yang sulung yang dah besar panjang, kita nak bagi benda yang macam permainan, kita bagi kepada budak kecil. Maksudnya adil, kalau kita bagi hadiah kepada anak yang kecil, yang besar pun kita bagi hadiah juga. Jadi dalam sini dibagi beberapa kefahaman daripada hadis ini, ataupun di sini disebutkan tentang hikmah daripada hadis ini. Rasulullah SAW seorang manusia yang menjadi didatang kepada Allah SWT datang kepada kita untuk mengajar kita. Kata Rasulullah, aku diutuskan sebagai guru, muallimah, untuk mengajar umat. Di Rasulullah di sini disebutkan Rasulullah memandang jauh, fi awaqibil umur. Rasulullah memandang jauh apa yang diperlakukan oleh ayah kepada Nu'man tadi, Bashir tu. Rasulullah takut khasyata ma yurithu ba'da dhalika kama hasala li Yusuf wa Bunyamin. Rasulullah takut berlaku seperti mana yang dilakukan, yang berlaku kepada anak-anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yaqub, kadang-kadang melebihkan kasih sayang kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin, sampaikan abang-abang dia yang lain tu dengki.
jealous, cemburu kepada adik dua orang ni, sampaikan dia merancang nak bunuh. Kita baca dalam surah Yusuf. Surah Yusuf daripada awal, Nabi Yusuf kata, aku telah bermimpi ada bulan, bintang sujud kepada aku. Ayah dia kata, jangan beritahu mimpi ni kepada abang-abang kamu. Sebab apa? Tafsir dia maksudnya nanti semua abang-abang dia, termasuk ayah dia sekali, akan tunduk hormat kepada dia pada satu hari nanti. Memang mimpi itu jadi kenyataan lah. Tapi yang berlaku selepas tu, Nabi Yusuf kena bawa oleh abang-abang dia, lepas tu kena human dalam perigi dan sebagainya. Jadi Rasulullah memandang jauh supaya tak berlaku perkelahian, pertengkaran antara anak-anak. Sebab apa? Sebabnya satu, ayah lebihkan anak. Kadang-kadang kita ni, kita tengok dalam masyarakat kita, ada ayah kadang-kadang lebihkan anak. Nampak anak yang pandai sikit, dia bagi hadiah macam-macam. Anak yang kurang pandai tu dia buat tak tahu. Jadi trend pula kita sini sekarang, anak yang pandai dihantar sekolah-sekolah yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Anak yang kurang pandai tu dihantar ke pondok-pondok, mak tahfiz. Lepas tu bila mak tahfiz ke pondok ni ada masalah, budak-budak ada masalah akhlak apa semua, salahkan apalah ustaz tak kerja jaga anak apa, hantar anak yang teruk pergi kat mak tahfiz, lepas sekolah-sekolah agama. Lepas tu nak kacau ustaz pula, apa ustaz tak kerja tadbir anak saya. Kalau kita fikir-fikir balik, kadang-kadang Allah nak tunjuk anak yang kita sisihkan tu lah, pada satu hari nanti anak tu lah yang akan tolong kita, anak tu lah yang akan jaga kita, anak tu lah yang akan mandikan jenazah kalau kita meninggal. Kita bagi dia pendidikan agama, nanti dia yang tolong kita. Anak yang kita, maksudnya di sini bukan maksud nak kena hantar semua ke, kalau kata tak pandai pun hantar ke sekolah yang tinggi-tinggi. Maksudnya sikap kita dengan anak-anak tu biar berlaku adil. Kalau yang ni, okeylah, bagi pilihan, kau nak belajar sini tak boleh, ayah hantar sini, tapi biar adil, tak mau ada yang anak-anak yang disisihkan. Kadang-kadang kita tak sedar, anak-anak berasa hati, berasa hati dengan sikap kita, yang mana dengan rasa hati itulah menyebabkan pada satu hari akan berlaku pecahan dalam keluarga kita sendiri. Jadi tapi kalau di sini fa inna fadla bisifatin kal ilmi wal bir wa nahwu ma jaza bidun karham. Sebenarnya hukum kita melebih-lebihkan antara anak-anak tu taklah sampai peringkat haram. Imam Syafi'i apa semua ni sepakat dalam ni kata taklah sampai peringkat haram, cuma makruh. Sebab apa? Kita nak mengelakkan, tapi nak mengelakkan benda yang berlaku lebih besar nanti. Tapi kata di sini, kalau kita lebihkan anak dengan sifat-sifat dia yang mulia, maksudnya anak seorang ni akhlak dia baik, apa semua baik, kita lebihkan sikit daripada anak yang selalu lawan cakap apa semua ni, itu harus. Tapi sebenarnya anak yang lawan cakap, anak yang kurang akhlak tu sepatutnya lebih diberi perhatian lebih. Sebab apa? Dia perlukan banyak tarbiyah daripada ayah dan ibu dia, lebih daripada anak-anak yang dah pandai jaga diri sendiri. Dan di sini mengatakan bahawa jika kita hikmah pada hadis ni, kita tengok apa yang dibuat oleh Bashir kepada anaknya, sunat kita ambil balik apa telah diberikan kepada anak-anak kalau benda tu tidak adil ataupun boleh menyebabkan berlakunya pertengkaran antara mereka. Ada afdal, tapi yang lebih afdal kata di sini, yang pertama kali kalau kita macam tadi, sahabat tadi dia bagi hamba kepada anak dia ni yang lain tak dapat, jadi dia ambil balik. Itu satu perbuatan yang sunat ataupun yang disuruh supaya tak berlaku perkelahian antara anak-anak. Yang lebih afdal ialah bagi semua sama. Yang ni dapat, yang ni pun kita bagi lagi. Masalahnya kalau kita tak ada benda yang nak bagi, tu yang masalah. Boleh pilih pilihan dua, sama ada ambil balik ataupun kita bagi semua sama. Di sini juga memberi kita dari segi fiqhnya, dia ada dalam satu bab, dalam bab muamalah dalam fiqh, dinamakan babul hibah. Hibah ni maksudnya pemberian. Kita ada barang, kita bagi kepada seorang, bukan jual, bukan sedekah, bukan infak, tapi hibah, bagi, memberi tanpa balasan. Maksudnya memberi tanpa balasan. Bila kita bagi satu benda, dalam bab fiqh sebut, bila kita bagi satu benda kepada orang, tak boleh minta balik.
uh, apa makruh kita minta balik walaupun dengan membeli. Maksudnya kita bagi hadiah satu benda, kita bagi contoh jam pada kawan kita, tiba-tiba kita jam tu kita sayang, kita pada satu hari tu kita nak pisah dengan kawan kita nak pergi tempat lain, nak sambung belajar ke apa, kita bagi jam kat dia hadiah. Lama tu baru teringat, jam tu yang aku bagi tu ada ayah aku yang bagi hadiah, sayangnya jam tu ayah aku bagi hadiah tapi aku bagi ke orang balik. Dia minta balik, tapi minta dia segan nak minta, dia kata jam yang aku bagi dulu aku beli boleh, aku nak beli balik, bukan nak minta, aku nak beli. Atau dengan beli pun tak digalakkan untuk minta balik, pemberian sendiri. Tapi dalam hukum hibah ni ada seorang saja yang berhak untuk ambil balik pemberiannya, iaitu ruju'ul walid fi hibatihi lil walad. Seorang saja, ayah, dia boleh membatalkan pemberian yang dia bagi kepada anak. Apa sahaja pemberian yang ayah bagi, dia berhak nak ambil balik. Maksudnya dia nak ambil balik tu anak tak boleh halang. Contoh, dia bagi anak dia motor, bila dia bagi hadiah ke anak dia motor, ni ayah bagi hadiah. Satu hari dia tengok ni asyik duk race motor ni, dia ambil balik. Anak tak boleh kata apa. Sebab apa? Itu harus bagi ayah nak ambil balik apa yang dia telah bagi. Tapi kalau anak tu ngaji fiqh, dia ada benda, dia boleh buat, ayah ni tak boleh ambil balik. Dia buat macam mana? Dia kena keluarkan motor tu daripada hak milik dia. Maksudnya dia panggil kawan dia, pakat kawan dia, kata ni, motor ni aku bagi hadiah kau, bagi hadiah, ataupun dia jual kat kawan dia, ni aku jual kat engkau motor ni RM4 pula, berapa banyak harga, murah lah RM100. Sebab apa? Nak pakat dengan kawan dia, nak bagi keluar hak milik motor tu daripada hak dia. Macam mana? Jual RM100, lepas tu kawan tu dia beli balik, dia jual kat kawan dia, lepas tu dia beli balik. Sekarang ni motor tu jadi hak dia dengan pembelian, dia beli, bukan ayah dia bagi. Sekarang ni ayah, nampak kau duk race lah, nak ambil balik motor, tak boleh ambil. Sebab apa? Ni motor ni saya beli. Macam mana beli pula? Saya dah jual, lepas tu saya beli balik. Ni kalau anak ngaji fiqh, tapi anak tak ngaji fiqh tak apa. Jadi apa? Itu terik, bukan terik lah, maksudnya dari segi hukum boleh anak menghalang ayah daripada ambil balik dengan dia keluarkan apa pemberian dia daripada hak milik, lepas tu ambil balik. Okey. Di sini juga memberi hikmah kepada kita bahawa sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi, apabila apa yang dia buat sekalipun, semua dirujuk kepada Rasulullah SAW. Fihi bayan rujuk' as-sahabah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umur ad-daqiqah. Sahabat-sahabat Nabi ni, apa sahaja yang benda yang dia orang buat, benda yang kecil pun pergi tunjuk kepada Nabi. Ya Rasulullah, ni aku cakap benda ni tak abang, tak apa kat Nabi. Nabi ni siapa? Dia kan orang yang sibuk dengan pentadbiran negara lah, macam-macam, nak perang lah, nak abang kat anak. Nabi kata aku bagi hadiah kat anak macam ni. Tapi itu nak bagi satu sifat yang positif dari sahabat-sahabat. Apa yang dia orang buat, semua cerita kepada Nabi supaya dapat tahu apa hukum yang sebenarnya. Sebab apa? Zaman sahabat ni adalah zaman turun wahyu, zaman turun hukum. Jadi apa yang dia orang buat tu tiba takut, benda tu tak boleh, benda tu okey, benda tu apa, kalau boleh semoga ditiru ataupun diikut oleh orang yang lepas tu. Kalau tak boleh, jangan dia pula jadi penyebab pertama yang berlaku perkara yang tak boleh tu. Jadi itu adalah satu sikap sahabat-sahabat Rasulullah SAW tentang apa saja mereka buat, dia akan tanya kepada Rasulullah SAW. Di sini juga menunjukkan al-afdal an yabta'id al-walid an kulli ma yurithul hasad bain al-ikhwan wal uquq. Yang paling afdal ialah walid itu bapa, ayah ataupun ibu ni mesti menjauhkan apa sahaja yang boleh menyebabkan berlakunya hasad dengki antara anak-anak. Mesti menjauhkan apa yang boleh menyebabkan perpecahan di kalangan anak-anak dan boleh menyebabkan berlakunya derhaka anak-anak kepada ibu bapa. Kadang-kadang anak-anak derhaka tu, ada seorang tulis dalam majalah buat artikel, dia tulis bapa derhaka, ibu derhaka. Kadang-kadang apa maksud bapa derhaka, ibu derhaka? Kadang-kadang anak derhaka tu
ayah yang menyebab anak neraka. Sebab dia kadang dia buat cara tarbiyah tu tak kena, menyebabkan anak melawan cakap. Kadang-kadang ayah tu dia punya muamalah dia dengan mak dia, maksud dia nenek kepada anak tu, anak tengok macam mana ayah cakap dengan tu, dengan nenek dia rumah kasar, kadang-kadang anak tengok, kadang-kadang anak tiru. Kita pula nak marah, kau ni anak derhaka. Siapa yang jadi contoh? Kita juga. Jadi benda tu kita kena jauhkan. Mesti jauhkan anak-anak daripada sebab ataupun punca berlakunya perkelahian ataupun sikap dengki antara anak-anak. Sebab apa, kadang-kadang bila kita tak jaga masa kecil-kecil, memang kita kecil-kecil kita tengok anak-anak kelahi, abang adik, abang sepak adik, adik sepak abang, kecil-kecil kan, tak apa. Tapi kalau main dah besar duk sepak juga, ini parah. Kecil-kecil tu memang dia main, tapi bila dia dah masuk, dia dah mengaji, anak-anak yang dah besar panjang, dia tak buat, dia tak main macam tu. Paling kurang pun pekat dalam rumah pekat main handset lah. Tak kira tak abang dia buat apa, adik dia buat apa, semua pekat main handset. Dengan ayah-ayah, mak sering main handset. Kalau kita tengok kedai makan tu, satu family kalau makan semua main handset, sampai dah waiter tu main makan balik macam tu. Tu masalah handset sekarang ni. Jadi kalau sampai ketua pun anak-anak berkelahi, kita penyebab dia, kita tak boleh salahkan orang. Sebab Rasulullah dia tunjukkan contoh dalam hadis ni, kata kita hendaklah hilangkan benda-benda yang boleh menyebabkan perkelahian antara anak-anak. Di sini juga menunjukkan ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyu'un al-ijtimaiyah li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang apa sahaja soal-soal kemasyarakatan. Maksudnya masalah sosial yang berlaku di kalangan sahabat-sahabat. Masalah ayah dengan anak, masalah ibu dengan anak, masalah anak-anak dengan anak-anak yang lain, masalah remaja, masalah benda-benda ni semua menunjukkan Rasulullah selalu ambil berat. Kita bukan kata Rasulullah ni Nabi hanya ambil berat tentang hukum yang turun, bukan Rasulullah ni hanya pemerintah negara ambil tahu hasil perang macam mana nak dakwah ke negara lain. Tak, Rasulullah ambil berat sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil pun Rasulullah ambil tahu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW disebutkan pada satu ketika Rasulullah SAW semayang. Rasulullah semayang, tiba-tiba dengar daripada belakang seorang bayi menangis. Ada seorang perempuan, dia datang ke masjid bawa bayi. Bila menangis, Rasulullah pendekkan semayang. Habis semayang, Rasulullah sebut, aku pendekkan semayang sebab aku takut akan menyusahkan ibu bayi tadi. Sebab apa? Ialah anak menangis, ibu tengah semayang, jadi kelang kabut ni, nak berhenti semayang ke, nak terus semayang ke, jadi ganggu. Dengan sebab itu Rasul cepatkan semayang supaya itu kefahaman atau faqih. Maksudnya dia faham apa yang berlaku suasana sekarang ni. Kalau ikut tu, kita sebagai Nabi Rasulullah lantak nak menangis tak menangis, ni bukan masalah aku nak jadi imam. Tak, Rasulullah ambil tahu harta benda-benda kecilnya tu. Kalau kita sebagai ibu tu rasa Masya Allah rahmatnya Rasulullah pada budak kecil, sampaikan yang benda yang macam ni pun Rasulullah ambil tahu, ambil berat. Bukan kadang-kadang kita ni jadi imam setengah tu buat tak tahu apa berlaku tu, menangis ke tak menangis, lantak siapa-siapa main budak-budak main masjid, orang abang tak boleh main. Dia bukan macam tu, sepatutnya dia tu yang kata Rasulullah ambil berat walaupun benda kecil. Tentang remaja Rasulullah sebut, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Yang sambungan hadis tu, fa illam yastati' fa alaihi bis-sawm. Rasul sebut, wahai pemuda-pemuda, siapa yang berkemampuan dari segi nafkah zahir dan batin, ada duit, ada kemampuan nak memberi kepada isteri, falyatazawwaj, kahwinlah kamu. Lepas tu Rasulullah kata, fa illam yastati' fa alaihi bis-sawm. Kalau siapa-siapa yang tak mampu, puasa. Fa innahu lahu wija'. Sehingga puasa itu menjadi benteng, penghalang daripada benda-benda yang tak elok. Kalau ikut tu, ni maksudnya perhatian Rasulullah SAW kepada remaja-remaja, tentang macam mana benda-benda kahwin ni. Rasulullah tahu kehendak remaja, zaman belasan tahun 20, awal 20-an tu, rasa nak kahwin ni. Tengok apa pun rasa, tengok apa pun nampak perempuan. Itu masalah.
Jadi bila macam tu Rasulullah kata kahwin lah kalau mampu. Kalau tak mampu, puasalah. Sebenarnya puasa itu boleh menjadi penghalang, pendinding daripada benda-benda yang tak elok ni. Banyaklah kalau kita nak tengok perhatian Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat. Kalau kita tengok dari segi benda-benda yang lebih besar tu, tentang perangnya, tentang tu, lagi banyaklah perhatian Rasulullah. Tapi nak beritahu, kata Rasulullah ni mengambil berat tentang hal-hal soal kemasyarakatan di kalangan sahabat-sahabatnya. Ada seorang sahabat, Sayyidina Jabir kata silap, datang pada Nabi pada suatu hari. Ni nak cerita tentang Rasulullah ambil berat tentang soal-soal kemasyarakatan ni. Kalau kita ni kata, kenapa nak Rasulullah ambil berat benda kecil-kecil ni? Seorang sahabat datang, Rasulullah kata, aku dengar kamu dah kahwin. Katanya, nah, saya dah kahwin. Rasulullah tanya, kahwin dengan anak dara ke janda? Kata, janda ya Rasulullah. Rasulullah kata, kenapa kahwin dengan janda? Kalau kamu kahwin dengan anak dara kan bagus. Rasulullah bagi dia punya kelebihan. Bukan kata janda tak bagus tak, tapi orang baru pertama kahwin kan. Kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, aku ni di rumah, ayah aku dah meninggal, mati syahid. Di rumah ni ada ramai adik-adikku perempuan yang kecil-kecil. Kalau aku kahwin dengan anak dara, adik-adik aku ni sekali dengan bini aku, semua aku kena jaga. Sebab apa? Bini aku pun budak-budak juga. Anak dara ni maksudnya dia kurang pengalaman nak jaga budak kecil. Tapi dia dengan sebab aku kahwin dengan janda, kurang beban aku, isteri aku ni boleh jaga adik-adik aku yang kecil. Itu Rasul kata, kalau macam tu tak apa. Maksudnya Rasul ambil berat kepada sahabat-sahabat dalam soal-soal macam ni. Walaupun kadang-kadang kita fikir Rasulullah ni tahap, kalau sekarang ni pemimpin negara, pemimpin negara, kalau kita ni PM presiden ke PM ke, nak ambil berat nak tanya pasal benda kecil je ni. Dia kata, aku banyak benda aku nak fikir pasal hang nak kahwin janda ke anak dara tak. Rasul ambil tahu semua tu. Jadi itu benda-benda yang kita dapat ambil pengajaran daripada hadis Rasulullah SAW ni. Dia kata sini, as-sahih fi hukmi tafdil bainal abna' 'inda Syafi'i wa ghayrihi annahu makruh wa laysa biharam wa adillatuhu sahihah. Yang sahihnya ialah hukum melebih-lebihkan anak antara anak-anak ni dari sisi mazhab Syafi'i ialah makruh, laysa biharam, bukanlah haram. Jadi adillatuhu sahih, dan banyak ada dalil-dalil yang sahih mengatakan bahawa bukan haram, cuma makruh. Tapi benda-benda yang kecil macam inilah yang kita kena jaga. Jadi kita kena faham di sini at-tafdil, benda makruh ni, sesiapa yang memudah-mudahkan benda makruh, satu hari Allah akan bagi bala kepada dia buat benda haram. Ada setengah kita ni makruh pun buat dia tak ada rasa nak elak. Kalau sepatutnya ta'rif makruh tu benda yang bila dibuat akan tak dapat dosa, tinggal dengan imtithal amal akan dapat pahala, tak dapat dosa kan, bukannya haram. Jadi perkara makruh ni yang maksud dibenci, kita patut elak kan, bukan kita kata alah makruh tak apa, bukan macam tu. Sepatutnya bila makruh kita usaha nak elak kan. Sebab tu ada ulama-ulama daripada Yaman, daripada Hadramaut, ada yang pernah keluar kalam kata ma fa'altu makruh wala hamamtu bi makruh. Maksudnya aku ni tak pernah buat benda makruh, dan bukan kata tak pernah buat, tak pernah terfikir nak buat benda makruh. Tu makam tinggi tu. Kita ni kadang-kadang nak makan ke nak buat makruh ni, tak apa makruh. Kadang-kadang sengaja ni boleh buat ni, makruh je pun. Sebab apa? Dengan sebab kita meremeh-temehkan benda makruh ni akan menyebabkan kita terbuat satu hari dengan benda yang haram. Sama juga dengan benda sunat. Siapa yang meninggalkan benda sunat dan ambil ringan benda sunat, kenapa tak buat sembahyang? Sunat je pun. Macam tu semua. Tadi makruh je pun, ini sunat je pun, tak buat juga. Tak sembahyang sunat je pun. Satu hari Allah bagi bala kepada dia dengan meninggalkan benda wajib. Benda sunat dia ambil ringan, satu hari benda wajib pun dia akan tertinggal sekali. Jadi benda-benda macam ni kita kena jaga. Walaupun makruh, usaha kita nak tinggalkan. Walaupun sunat, usaha kita nak buat. Kita ni hidup tak lama. Kalau kata Allah jemput kita bila-bila masa pun, amalan mana ada je lah. Tak boleh time tu baru nak buat.
macam-macam. Jadi kita kena ambil berat benda-benda kecil, walaupun sebab apa, pernah disebutkan dosa kecil bagi orang yang beriman itu seolah-olah satu gunung yang besar. Satu gunung besar nak timpa kepala, tapi itu bagi orang beriman. Orang munafik, dosa besar tu seolah-olah macam lalat yang menghinggapkan hidung, tepi gitu kan. Dosa besar tu bagi orang munafik, tapi dosa kecil bagi orang beriman macam gunung yang nak timpa kepala. Jadi benda-benda macam ni kalau kita tak ambil berat, siapa nak ambil berat? Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita kena ambil berat benda-benda kecil macam ni, tambah yang benda-benda besar tu. Jadi yang terakhirnya kita kena sebut di sini tentang tarbiyah anak-anak tu. Dari sini, hadzal hadis dalil ala annahu yanbaghi lil mu'min an yusawwi baina auladihi fil hibah wa la yufaddil ahaduhum 'ala al-akhar walau baina dzakar wal untha. Hadis ini adalah dalil bahawa hendaklah bagi setiap orang beriman itu menyamakan, maksudnya samakan pemberian antara anak-anak fil hibah, pada pemberian, wala yufaddil ahaduhum 'ala al-akhar, dan janganlah dia melebih-lebihkan anak seorang anak kepada anak yang lain, walau baina dzakar wal untha, walaupun antara anak perempuan dan lelaki. Maksudnya ini umum. Kalau anak kita bagi hadiah, semua kena bagi hadiah. Kalau tak mau bagi hadiah, kalau ada yang tak boleh, tak mampu kita bagi hadiah, ahsan kita, afdal kita tak payah bagi semua. Ataupun nak bagi, jangan bagi anak yang lain tahu. Tapi sepatutnya kita tu sebagai ayah samakan pemberian. Teman-teman macam hari raya beli baju raya, yang ni beli, yang ni tak beli, tu jadi masalah. Benda tu kecil bagi kita, tapi anak-anak pandang benda tu besar, pada satu hari akan jadi masalah antara mereka. Ini menjadi dalil kita menyamakan anak, tapi dari segi kasih sayang dari hati. Kadang-kadang benda tu ada orang cakap, ustaz saya anak ni yang seorang ni memang saya tak tahu macam mana, memang saya benci tengok muka dia. Ada orang gitu, yang seorang ni saya tak tahu, apa yang dia buat semua saya suka, kadang-kadang tak betul pun saya biar je. Itu tak kena. Cuma dari segi kasih sayang memang diakui, kasih sayang memang tak boleh nak adil. Kasih sayang, kalau macam Rasulullah SAW kahwin lebih, isteri Nabi ada 9, semua sekali 11. Yang meninggal, yang masih hidup masa Rasulullah meninggal ada 9. Memang diakui tak boleh nak samakan kasih sayang antara isteri-isteri. Sebab apa? Kasih sayang tu berhati, kita nak bagi sama orang semua tak boleh. Sama juga dengan anak-anak, mungkin kita sayang yang sulung lebih sebab sulung banyak tolong kita. Ada yang orang yang manjakan anak yang musuh lebih daripada abang yang sulung. Itu kasih sayang memang, tapi dari segi pemberian kena adil. Benda-benda ni kalau kita tak ambil perhatian daripada kecil, masa satu hari akan jadi besar, kita tak boleh nak kawal. Jadi semoga dengan hadis yang kita baca ni menjadi satu peringatan kepada kita tentang di sini Rasulullah sebenarnya, walaupun kita faham di sini Rasulullah nak beritahu kata kena adil kepada anak-anak, tapi sebenarnya satu hadis tentang pentarbihan kita kepada anak-anak. Kalau dalam segi pemberian, benda yang kecil yang dikatakan makruh oleh Imam Syafi'i, Rasulullah ambil berat. Pentarbihan benda yang wajib tu lebih lagi, lebih kena ambil perhatian. Anak-anak buat semayang kita tak jaga, anak-anak buat aurat kita tak jaga. Tolong jaga anak-anak, tambah-tambah anak kita perempuan. Kadang-kadang kita okey Ustaz, dia pakai tudung tengok tudung jenis apa pakai. Tak apa Ustaz, sekarang dia pakai jubah pun, jubah apa dia pakai. Tak apa Ustaz, ni dia pakai. Kena faham aurat macam mana, pergaulan anak-anak macam mana. Kadang-kadang jubah pakai, tapi jubah yang jenis melekat badan, nampak tu bentuk tubuh badan. Kadang-kadang pakai tudung, tapi tudung yang melilit sana sini paku, atas kepala paku, sini paku sana. Jadi benda-benda macam tu memang tutup aurat, tapi apa yang kita kena faham daripada tutup aurat itu menutup benda yang tak boleh ditengok. Tapi sekarang ni walaupun pakai tudung, tapi dia menarik perhatian orang. Pakai tudung tapi merah menyala, orang tengok bila jauh nampak dia, itu pun menarik perhatian, tak boleh. Kita kena jaga setiap anak. Ada setengah orang kata, saya tak boleh Ustaz, nanti anak saya kata saya ni terlalu over kawalnya.
memang kita kena kawal dia. Sebab apa yang dia buat kita yang kena, tarbiyah kita yang buat. Ada setengah orang kata, saya jumpa dia kata, anak saya ni nanti umur 15 saya suruh dia pakai tudung. Umur 15 pun nak pakai tudung. Kata umur 15 balik. Ada orang dah balik sebelum tu, sebelum umur 15. Kalau tak dilatih daripada kecil ni pakai tudung, cukup umur 15 baru nak suruh pakai tudung, memang tak pakai. Jadi benda-benda macam ni, anak lelaki, pergaulan anak lelaki, di sekolah buat apa, handset dia orang guna, apa yang dia buat, benda-benda macam ni kalau kita tak jaga, susah. Ada ayah yang saya tengok yang jaga anak-anak biasa-biasa ya, kadang-kadang tak ambil tahu umur gimana, tapi anak-anak tu terjaga. Ada ayah yang jaga betul-betul anak-anak, tapi rupanya anak-anak di samping tu buat macam-macam di belakang ayah. Jadi semua ni adalah taufik dan inayah daripada Allah Ta'ala. Mintalah doa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala supaya anak-anak kita ni di zaman yang mencabar ni, saya pun boleh cakap lah, anak kecil lagi, kalau kata anak besar kita pun tak tahu apa jadi, kalau tak kena dari segi pentarbihan, pada satu hari jadi teruk, kita lah yang dipertanggungjawabkan. Sebab tu kalau kita faham daripada hadis Rasulullah SAW sebut ni, benda kecil ni perlu Rasulullah tekan, benda yang lebih besar tentang bab semayang, tak semayang ke tak semayang, puasa ke tak puasa, pergi mana kawan dengan siapa, aurat jaga tak jaga, itu semua lebih lagi. Jangan kita terpengaruh kadang-kadang kata, ni orang zaman ni pakai macam ni Ustaz, anak saya bagi je pakai seluar perempuan, kata biar ikut apa yang Rasulullah tunjuk. Jangan fikir zaman sekarang ni pakai macam mana, ni macam mana, tapi itulah masalah. Kadang-kadang kita ni malu, orang kata macam-macam, anak kau ni macam apa lah, tak ikut zaman apa. Benda tu yang menyebabkan kadang-kadang kita melepaskan anak kita buat apa yang dia nak buat. Jadi menyebabkan satu hari kita juga sakit di akhirat nanti. Jadi sekadar tu saja untuk pagi ini, pengajaran yang kita boleh ambil, jagalah tarbiyahlah anak-anak kita elok, dan apa sahaja yang kita buat itu, janganlah menjadi punca ataupun penyebab kepada perkelahian antara anak-anak pada satu hari nanti. Yang penting kita dah habiskan tanggungjawab kita, kita bagi pendidikan yang sempurna. Lepas tu apa yang dia buat itu terserah pada Allah Ta'ala. Sebab apa, kita dah bagi semua. Yang penting kita jaga semua. Kadang-kadang tak jaga daripada awal, lepas tu bila dah jadi teruk baru kita nak salahkan anak-anak, apalah kau ni, yang nasihat tak mahu dengar. Bila kecil-kecil tak mahu nasihat, bila besar baru teruk, baru kita nak rasa apa yang akibat bila kita buat sendiri. Jadi sekadar itu saja, semoga kita dapat ambil pengajaran daripada hadis Rasulullah SAW ni, walaupun ringkas. Ittaqullah wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kamu dan berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Walaupun ringkas, tapi itulah banyak pengajaran kita boleh ambil. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah ni antara kelebihannya adalah utitu bi jawami'il kalim. Rasulullah diberi jawami'il kalim. Jawami'il kalim tu, aku ni Allah bagi kelebihan, kata Rasulullah, Allah bagi satu keupayaan untuk bercakap pendek tapi maksud dia panjang, maksud dia besar. Macam ni contoh, ittaqullah wa'dilu bi auladikum, bertakwalah kamu kepada Allah, berlaku adillah kamu pada anak-anak kamu. Jadi sekadar itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.